Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita panjatkan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dalam kehidupan kita. Sama ada benda yang kita lihat ianya baik, dan bila kita nampak kebaikan tu kita gembira, dan kita jarang untuk kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada manusia-manusia yang lupa. Bila banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia, maka dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apabila datang kepada kita perkara-perkara yang kita nampak ianya sebagai benda yang tak baik ataupun musibah, benda yang tak elok pada diri kita dengan pandangan zahir manusia, lalu sepatutnya perkara tersebut juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan perkara-perkara buruk ini, melainkan Allah taala inginkan kebaikan kepada kita. Sama ada dengan cara datang keburukan ini, maka kita akan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita sepanjang kehidupan kita, dalam satu hari kita lalai dengan kehidupan dunia, kita sibuk dengan urusan-urusan dunia, lalu Allah Subhanahu wa taala nak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu caranya dengan Allah taala bagi perkara-perkara yang nampak buruk pada kita agar kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun datangnya perkara-perkara buruk ini adalah kafarah kepada kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka bila kita tahu semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, di sebaliknya ada kebaikan-kebaikan, maka kita pertama sekali bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kata apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ni ikut bagaimana hamba aku sangkaan dia kepada aku. Kalau kita sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, maka baiklah yang akan datang kepada kita. Dan yang keduanya, kita kena yakin bahawa setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala daripada sangkaan tadi, dia akan menghasilkan satu natijah, di mana natijahnya ialah kita akan sentiasa rasa redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perkongsian kita pada hari ini dengan kita membaca surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, dan kemudiannya kita akan keluarkan serba sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala nak sampaikan kepada kita melalui surah Al-Adiyat. Baik, kita akan baca dulu surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا. Okey, baik. Dekat ayat fawasatna bihi jam'a, maka dia ada pertemuan antara huruf yang nipis dan huruf yang tebal. Biasanya bila berlaku pertemuan ni, maka kerana huruf tebal tu nampak lebih dominan, maka huruf yang nipis ni kita akan tend to tebalkan dia. Kita akan ada kecenderungan untuk kita tebalkan huruf yang nipis ni. Dekat sini fawasatna, ta adalah huruf tebal, tapi sebelum dia sin adalah huruf
nipis, maka ada orang-orang yang kadang-kadang dia tengok ta tu tebal, lalu tanpa sengaja dia pun fawasatna bi fawasatna. Okey, so fawasatna dia tak ada. So kita nak fawasa sa. Okey, sin sifat dia sentiasa nipis, so kita bawa dia ke arah senyum. Senyum. Fawasa sa. Fawasata, tapi ta tebal. Jangan fawasat nabi, fawasat nabi, sebab dia nak nipiskan dua-dua pula. Sama ada dia tebalkan dua-dua ataupun dia nipiskan dua-dua. So kita tak nak setiap huruf tu, tajwid tu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Bagi sifat dia haqqaha wa mustahaqqaha. Mustahak dia apa yang layak untuk kita bagi pada huruf tu adalah dari sifat-sifat dia. Okay. So sifat dia tebal dan nipis, kita kena bagi setiap huruf tu dia punya hak dia. Okey. Fawasatana bihi jam'a. Okay, ta lagi satu, kita ingatkan balik diri kita bahawa huruf-huruf tebal ni dia takkan muncul, dia takkan fawasata, tu tak ada. Walaupun bunyi dia ada, tapi kalau kita dengar daripada jauh, dia punya bunyi tu tak berapa nak kena. So kita nak bagi cantik bunyi dia, fawasata, jangan fawasatna bihi jam'a. Okey, lagi satu, mim. Mim dia tak ada qalqalah, maka kita jangan qalqalahkan mim. Jangan baca jama'a, tak ada tak ada. So kita nak bagi dia tak ada qalqalah, maka kita ambil sikit bila kita bagi lafaz mim, jangan buka laju sangat bibir kita. Jangan buka dok tu buka terus. So kita jam'a. Aywa. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid. Okey. Sebelum huruf-huruf qalqalah, bila kita qalqalahkan dia, maka dia punya bunyi dia adalah ke arah bunyi fathah, ke arah bunyi baris atas. So walaupun lakanud contohnya, dal dekat situ, dal baris depan, sepatutnya lakanudu, itu sepatutnya. Tapi bila qalqalah, maka dia punya bunyi qalqalah tu ke arah baris atas, ke arah baris fathah. Innal insana li rabbihi lakanud. Dia ke arah atas, jangan lakanuda. Da tu tak nak, kita nak da tapi ke arah bunyi, ke arah baris atas. Okey. Wa innahu ala dhalika lashahid. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. Khay tak nak khoy tak nak khay. Wa innahu li hubbil khairi lashadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Ra pun sama. Tak nak ro. Walaupun ada bunyi ro dengan bunyi tebal, tapi kalau kita dengar daripada jauh, bunyi dia agak pelik. So kita tak nak ro, kita nak ra. Nampak beza? Ra. Bu'thira ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okey. Inna rabbahum bihim, mim mati jumpa dengan ba, maka di sana ada ikhfa.
Ikhfa tu dalam, kalau kita translatekan dia, maksud dia sembunyi. Okey, tetapi kalau nak praktikkan dia, cara para ulama dulu dan sampai sekarang, antara cara yang diriwayatkan ni, cara dia bukan cara ni adalah apa, hatta kata Ibn al-Jazari, dia kata alal mukhtari min ahli al-ada, maksudnya apa, cara yang disepakati, al-mukhtar, yang telah dipilih daripada banyak cara, macam mana nak bagi sebutan tu bunyi dia tepat, ta tu bunyi macam mana, ra bunyi macam mana, akhirnya mereka dapat satu kesimpulan. So antara kesimpulan yang mereka buat ialah mim dengan ba, apabila bertemu mim dengan ba, yang kita namakan sebagai ikhfa syafawi kerana mim dan ba keluar daripada bibir, ma, ba, dua-dua keluar daripada bibir, so nama dia ikhfa syafawi. So cara untuk mengikhfakan adalah dengan itbaqus syafatain, dengan kita rapatkan bibir. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Okey, so bila rapat bibir, dan jangan rapat rabbahum bihim, walaupun boleh, tetapi itbaq adalah rapat je, tak perlu kita tekan bibir sampai ke dalam. Okay, itu adalah surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat adalah antara surah-surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan surah Al-Adiyat ada 10 ayat. Walaupun nampak lagi pendek daripada surah Al-Bayyinah, tapi bilangan ayat dia lagi banyak daripada surah Al-Bayyinah. Maka pentingnya kita tahu tentang ayat-ayat ini adalah untuk supaya, yelah, kadang-kadang ada orang dia nampak bahawa surah Al-Adiyat ni lagi pendek daripada Al-Bayyinah, so boleh habiskan dengan satu nafas, dua nafas ke tiga nafas ke. So kita kata sunnah Nabi SAW adalah apabila kita berhenti pada ru'usul ay. Berhenti pada ru'usul ay. Ru'usul ay maksudnya ayat-ayat ni, nombor 1, 2, 3, 4. Dalam hadis Ummu Salamah, Nabi SAW kata, Ummu Salamah baca, kanat qira'atun Nabi SAW bil mad yaqifu inda kulli ayah. Nabi SAW berhenti pada setiap ayat. So kadang-kadang ada ayat-ayat yang kita rasa macam makna dia tak kena ni. Contoh macam ayat yang bakal kita lalu dekat surah Al-Ma'un, kan selalu kita sebut fawailul lil musallin. Maka kecelakaan ataupun ada riwayat yang mengatakan wail adalah lembah dalam neraka bagi orang-orang yang solat. So kita pun macam mana boleh berhenti dekat sini? Tapi kita kata ada benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk pada kita, ada benda-benda yang Nabi SAW perintahkan untuk kita buat ataupun anjurkan kepada kita untuk kita buat, dan kita tak tahu sebab apa. So bila kita tak tahu, maka kita buat juga atas dasar kerana pengabdian diri kita kepada Allah Ta'ala. Dia amrun ta'abbudiyun, walaupun dia bukan wajib, tapi kita buat atas dasar ia satu ibadah, dan ia adalah sunnah Nabi SAW. Berhenti pada setiap ayat. Okay. Bukan wajib, maksudnya kalau nak baca satu nafas ke dua nafas ke boleh. Okay, cuma sebaik-baiknya kita berhenti pada setiap ayat. Surah Al-Adiyat. Apa makna Al-Adiyat? Kita akan terangkan sekejap lagi pada ayat yang pertama, Wal-Adiyat. Okey. Lalu surah Al-Adiyat ni, nama dia adalah antara nama-nama yang datang dengan ijtihad para sahabat, tapi mereka ijma'. Lalu bila ijma' datang daripada para sahabat, maka kita pakai ijma' para sahabat. Wal-Adiyat. Walau bagaimanapun, kalau ada orang-orang lain nak bawa keluar nama lain daripada surah Al-Adiyat, boleh, tak ada masalah. Sebab dia bukan satu hukum syarak yang wajib ke yang ataupun haram ke, tetapi sebaik-baiknya kita ikut apa yang para sahabat dah sepakati. Mereka sepakati nama surah ini adalah surah Al-Adiyat. Maka bila nama dia datang dalam surah Al-Adiyat, nama dia tak ada daripada nama dia datang daripada ijma' para sahabat ataupun ijtihad para sahabat, maka sudah tentu tidak ada riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi SAW yang menamakan surah ini dengan surah Al-Adiyat. Dan Al-Adiyat ni adalah satu-satunya perkataan yang ada, tak ada dalam Al-Quran, tak ada lain dah. Surah Al-Adiyat.
perkataan adiyat tak ada kat tempat lain, hanya ada dekat surah Al-Adiyat. Okey. Walau bagaimanapun di sana adanya riwayat-riwayat yang datang menceritakan tentang surah Al-Adiyat. Antaranya riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abi Hatim. Riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abi Hatim ini riwayat yang daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, "Idza zulzilatil ard ta'dilu nisfal Quran. Wal 'adiyat dhabha ta'dilu nisfal Quran." Maka kata Al-Hasan Al-Basri, surah Az-Zalzalah menyamai dengan separuh Al-Quran. Wal 'adiyat menyamai dengan separuh Al-Quran juga. Maksudnya pahala membaca dia sangat besar sampai menyamai separuh Al-Quran. Walau bagaimanapun hadis ni adalah hadis-hadis yang dipertikaikan kesahihan dia. Hatta kalau riwayatnya sahih pun dia mauquf ataupun dia terhenti kepada Al-Hasan Al-Basri. Walaupun Al-Hasan Al-Basri dalam riwayat Ibnu Abi Hatim kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tapi Al-Hasan Al-Basri dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sini adanya inqita', ataupun kalau nama dalam mustalah hadis dia panggil mursal. Mursal kata Al-Baiquni dalam Manzumah Al-Baiquniyah, wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Apabila ada sahabat, sebab Al-Hasan Al-Basri dia tabi'in. Bila tabi'in, dia kena ambil ilmu daripada sahabat. Itu generasi dia kena lalu tabi'in ambil daripada sahabat, sahabat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apabila tabi'in dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tengah-tengah ni lompong, sahabat tu tak ada. Lalu bila sahabat ni tak ada, maka dia ada inqita', dia terputus. Dan terputusnya satu riwayat ni, satu rangkaian periwayatan ni dengan ketiadaan sahabat, maka dia dipanggil mursal. Mursalun minhu sahabiyun saqat. Apabila ada sahabi tak ada, maka dia panggil mursal. Maka hadis ni riwayat ni kalau sekiranya sahih sekalipun, maka ia pada Al-Hasan Al-Basri. Okey. Walau bagaimanapun, perkara-perkara yang berkaitan dengan ganjaran-ganjaran, kaitan dengan kelebihan-kelebihan sesuatu, maka benda ni adalah dalam kategori perkara-perkara gaib. Dalam kategori perkara-perkara gaib yang mana kita tak boleh setiap orang dia keluarkan pandangan dia terhadap benda-benda yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Lalu bila datang riwayat-riwayat yang menceritakan tentang perkara-perkara gaib, maka kita kaizkan dia dulu. Kalau riwayat dia tidak bersambung kepada Nabi SAW ataupun bersambung tapi dalam keadaan bermasalah. Okey. Dan ada satu riwayat lain yang lebih dahsyat. Kalau riwayat ni dia mauquf pada Al-Hasan Al-Basri. Tetapi ada satu riwayat lain yang riwayat ni dibawa oleh Al-Tha'labi dalam Al-Kashf wal Bayan, dalam tafsir dia. Riwayat ni menceritakan bahawa siapa yang baca surah Al-Adiyat, maka Allah Ta'ala akan bagi pada setiap bacaan dia 10 hasanat. Okay. Allah Ta'ala akan bagi 10 hasanat. Bagi setiap huruf tu dah dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita habiskan surah Al-Adiyat, maka dapat 10 kebaikan. Dapat 10 kebaikan untuk satu bacaan surah tu. Dan dahsyatnya riwayat ni, maka dia kata bahawa bukan setakat dapat 10 kebaikan dia, tapi didarabkan dengan bi'adadi man bata bi Muzdalifah. Dengan bilangan berapa ramai orang yang mabit dekat Muzdalifah. Yang mabit dekat Muzdalifah. Lalu banyaklah berapa ramai orang yang mabit kat Muzdalifah ni. Dia bukannya ibadah perbuatan yang kita buat masa umrah, tapi masa haji. Dan haji ni bilangan orang yang pergi haji ni cukup ramai. So, dan antara kewajipan haji adalah mabit di Muzdalifah. Lalu semua orang yang pergi buat haji, dia akan mabit dekat Muzdalifah. Sama ada mabit tu sampai ke pagi ataupun mabit tu sampai tengah malam, ikut kemampuan. Macam perempuan dan anak-anak kecil dan orang-orang tua, Nabi SAW benarkan untuk berlalu pada tengah malam. Tapi semua sekali akan mabit dekat Muzdalifah dalam perjalanan daripada Arafah untuk melontar jamrah. Maka mereka akan mabit dekat Muzdalifah. Lalu riwayat ni datang bagi tahu bahawa siapa yang baca surah Az-Zalzalah, maka dia akan dapat pahala 10 hasanat. Habis baca dia dapat 10 kali ganda pahala, darab dengan bilangan huruf yang ada dalam tu.
kemudian didarabkan dengan bilangan man bata bi Muzdalifah, siapa yang mabit dekat Muzdalifah. Walau bagaimanapun hadis ni adalah kadhibun mawdu'un, tak ada, dia semua palsu belaka. So apa-apa yang menceritakan tentang surah Al-Adiyat, maka kelebihan-kelebihannya tidak boleh diterima. Mana-mana cerita tentang kelebihan Al-Adiyat maka tidak boleh diterima. Baik, dalam penurunan surah Al-Adiyat ni, maka ada sebahagian ahli ilmu mengatakan bahawa surah ini turun dekat Madinah Al-Munawwarah. So kita kata surah Makkiyah, zahirnya ia Makkiyah. Tetapi ada sebilangan ahli ilmu, para mufassir yang mengatakan bahawa surah ini turun dekat Madinah. Kerana apa? Kerana riwayat yang dibawa oleh Ibnu Abi Hatim dalam menceritakan tentang sebab nuzul surah, sebab turunnya surah ni. Maka Ibnu Abi Hatim dibawa beberapa riwayat yang mengatakan bahawa sebab turunnya surah ini adalah kerana Nabi SAW ba'atha sariyatan, Nabi hantar satu sariyah. Sariyah ni dia bukan bala tentera, tapi tentera-tentera yang kecil-kecil. Dia kalau Nabi sendiri SAW keluar sendiri dengan angkatan perang, maka dia akan jadi bala tentera. Tapi sariyah ni adalah tentera juga yang Nabi hantar, tapi tentera yang kecil-kecil, untuk pergi dekat satu kabilah Kinanah. Lalu Nabi SAW dalam riwayat ni mengatakan bahawa Nabi SAW letak seorang pemimpin dari kalangan seorang lelaki Ansar, Al-Ansari, seorang lelaki Ansar. Lalu kemudian bila Nabi hantar dia ke satu kabilah Kinanah, Sariyah, untuk berperang dengan kabilah Kinanah ni, maka lepas sebulan tak datang berita. Nabi tunggu apa jadi dekat Sariyah yang Nabi hantar ni, tak ada berita. Lalu orang kafir, orang munafik dekat Madinah, kata riwayat ni, orang munafik dekat Madinah maka kata pada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, semua tentera yang kamu hantar tu semua dah kena bunuh belaka." Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni, wal adiyati dhabha. Allah Taala menceritakan tentang mereka ni, kumpulan yang pergi berperang dengan berkuda ni. So walau bagaimanapun, semua riwayat-riwayat, semua riwayat-riwayat menceritakan tentang sabab menuzul, semua berkisar pada cerita ni. Walaupun bentuk ayat dia berbeza, susunan dia berbeza, tapi semua berkisar pada cerita ni. Nabi hantar sariyah, tunggu sebulan tak datang berita, lalu Allah Taala bawa datang berita tentang kehebatan mereka ni. Okay. Lalu semua riwayat-riwayat yang datang cerita tentang sabab nuzul surah, tentang sebab turunnya surah Al-Adiyat, semuanya adalah riwayat-riwayat yang lemah-lemah belaka. Tak boleh jadi sabab nuzul. Maka yang paling zahir sekali, kerana ia menceritakan tentang umur aqadiyah, walaupun kita kata dia bukan lazim, bukanlah sesuatu kelaziman untuk surah-surah Makkiyah ni menceritakan tentang surah-surah Makkiyah menceritakan tentang akidah, tetapi apabila menceritakan tentang perkara-perkara akidah, maka kebanyakan surah-surah ini adalah surah-surah Makkiyah, melainkan kalau ada bukti yang jelas dan nyata bahawa surah-surah ini adalah antara surah-surah Madaniyah. Okey. Baik, lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita tentang surah ni, kita dah jelas bahawa surah ni adalah surah Makkiyah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan wal adiyati dhabha. Wal adiyat, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Sebab apa? Walaupun dengan waw, tapi perkataan yang datang dengan waw tu dia berbaris bawah, dan kita pernah sebut bahawa apabila datang perkataan-perkataan yang dengan waw, kemudiannya perkataan tu macam wal laili idza yaghsha, wadduha, wadduha dia tak nampak sangat, tapi lepas dia wal laili idza saja, wal laili idza saja. Okey, apabila datang waw tapi perkataan selepas waw tu, ini waw yang datang pada mula-mula cerita. Sebab kalau waw yang datang kat tengah-tengah cerita ni, biasa dia makna dia dan lah, biasa makna dia dan. Tapi waw yang datang dekat mula-mula cerita, maka ia adalah, dan perkataan yang datang first selepas waw tu baris bawah, maka kebanyakannya adalah waw al-qasam, waw yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bersumpah, tapi perkara-perkara yang Allah Taala bersumpah adalah perkara-perkara yang hebat. Lalu Allah Taala bersumpah dengan wal adiyat. Apa dia al-adiyat? Al-adiyat dari perkataan ada maksud dia taqaddam, ke depan, ataupun tajawuz. Sebab tu kita tajawuz dia
melebihi, kita ada line lalu kita lebih line tu, maka dia panggil tajawuz, dia melepasi, melintasi. Taqaddum dia ke depan. So semua maksud dia sama lebih kurang, dia ke depan dan dia melepasi line. Sebab tu dalam perkataan Arab dia ada perkataan adu, musuh. Sebab apa dinamakan musuh? Sebab dia melepasi kita, hubungan sesama kita ada line-line tertentu, ada benda yang kita dan tak boleh nak lepas line. So bila lepas line ni, maksudnya kita telah merosakkan hubungan antara seorang dengan seorang. Lalu rosaknya hubungan tu, maka dipanggillah musuh. Sebab kita, hubungan kita sepatutnya atas dasar kemanusiaan, kita adalah sama-sama manusia. Lalu bila ada orang yang melampaui batas ataupun melepasi lintasan manusia tu, dia buat benda tak elok pada kita, maka dia jadi musuh kepada kita. Macam syaitan. Asalnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh syaitan ni dia hidup, dia sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kita hidup. Kita ada tujuan, kita hidup. Tapi kalau syaitan ni datang lalu dia kata, "Oh, ya Allah, aku akan masukkan semua anak-anak Adam sekali dengan aku dalam neraka." Lalu Allah Taala kata, "Innahu lakum aduwwun mubin." Syaitan ni adalah musuh kamu yang jelas dan nyata. Itu asal perkataan ada. Ada maksud dia taqaddam, maksud dia tajawuz. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang wal adiyat, iaitu kuda-kuda. Sebab apa? Sebab binatang semua sentiasa taqaddam. Okey. Lalu dalam ayat ni, apa bukti wal adiyat ni? Maksud dia kuda-kuda kerana ada dhabha. Dhabha ini adalah bukti yang menjelaskan bahawa, qarinah yang menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan al-adiyat adalah dhabha. Kalau tak, semua benda ke depan. Kita ke depan, binatang pun ke depan. Apa benda yang tak ke depan? Semuanya kalau bergerak ke hadapan. Lalu apabila ada dhabha, dhabha dekat sini adalah kuda bila dia bergerak, bila dia ya'du, al-faras idza ada atau idza ya'du, bila dia bergerak, maka dia akan keluarkan bunyi nafas. Lagi laju dia bergerak, maka lagi kuat nafas dia. So siapa yang pernah duduk bersama dengan kuda, dia akan tahu dan dia akan dengar bunyi nafas kuda ni. Okay. Nafas kuda ni dalam bahasa Arab dipanggil ad-dhabh. Dhabha. Okey, so bila Allah Taala sebut wal adiyati dhabha, bila ada perkataan dhabha, maka sana ada al-adiyat. Dhabha maksudnya al-adiyat dekat sini adalah kuda-kuda. Maksudnya wal adiyati dhabha. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, dan Allah Taala bersumpah dengan benda yang spesifik pada kuda yang menunjukkan kehebatan dia, iaitu nafas dia. So kat mana nafas? Maksudnya bila kuda tu bernafas dengan lebih kencang nafas dia, maka lebih hebat kuda tu. Maksudnya lebih mengancam kuda tu dan lebih pantas dia bergerak. Lebih hebat kuda tu berdasarkan kepada nafas dia. Wal adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Okey, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung lagi fal muriyati al-qadha. Kemudian Allah Taala sebut al-muriyat dekat sini adalah sifat sambungan kepada wal adiyati, dan sifat kepada al-adiyati al-muriyat. Al-muriyat daripada perkataan maur. Mara yamuru. Apa maur? Maur maksud dia taharrukun yasir. Asal dia yauma tamurus samaa'u maura wa tasirul jibalu sayra. Ada hari kiamat nanti kamu akan nampak gunung-gunung dia bergerak dan langit-langit pun bergerak. Maur. Kalau maur dalam bahasa Arab maksud dia harakah yasir, tapi dekat sini maksud dia al-harakah, iaitu kuda-kuda yang bergerak. Fal muriyati qadha. Apa dia qadha? Qadah ni dia ada banyak maksud. Maksud dia pinggan mangkuk, orang panggil qadah juga. Okey, tapi qadha benda yang kalau dalam bahasa Arab dipanggil yaqdah, yang mencacatkan. Yang mencacatkan ataupun yang merosakkan. Kita ada satu benda, lepas tu kita rosakkan benda tu. Lalu kita kata perbuatan merosakkan tu adalah perbuatan yaqdah. Yaqdah fi sekian. Lalu benda yang rosak tu qadih. Dia dah jadi rosak. Okey, merosakkan. Okey, so apa yang kuda ni rosakkan? Bila dia bergerak, dia akan rosakkan. Apa benda yang dia rosakkan?
Yang akan dirosakkan ialah tanah-tanah. Sebab kuda bila dia berlari, maka tengok, kuda dia ada tapak kaki dia. Apa dia panggil? Kuku dia ke apa benda yang keras kat bawah dia tu. Dalam bahasa Arab dia panggil hafir. Dia panggil ladam ke apa. Dia panggil apa, yang kaki kuda ada tapak kaki dekat bawah dia. Okey. Lalu dengan tapak kaki, dengan kuku yang kuat, dengan ladam yang kuat tu, lalu dia berlari, dan bila dia berlari atas tanah, maka terhakislah tanah. Kalau dia pijak batu, maka hancurlah batu. Maka Allah Ta'ala kata fal muriyat, bila dia bergerak je, maka dia akan meninggalkan kesan ke atas tanah ataupun ke atas apa sahaja yang dia pijak. Kalau dia pijak manusia pun, maka manusia pun akan jadi qadah, akan jadi rosak. Manusia pun akan jadi rosak. Fal muriyati qadha. Okey. Tadi kita sebut tentang wal adiyat. Ada satu benda yang teringat sikit. Daripada perkataan ada ni, dia ada satu perkataan yang keluar, nama dia adwa. Adwa ni maksudnya badan manusia sihat, tapi kemudiannya kadang-kadang jadi sakit. So sakit ni dia melintasi asal manusia adalah sihat, lalu dia tajawuz, dia melebihi daripada manusia. Katalah manusia ni dalam satu petak, lalu bila keluar daripada petak tu, maka keluarlah daripada asal manusia. Asal manusia sihat, tapi kemudian jadi sakit. Adwa. Yang kita nak sebut bukan penyakit ni, tapi la adwa. Nabi SAW sebut dalam hadis baginda ada perkataan la adwa. Adwa ni penyakit-penyakit yang datang daripada binatang. Adwa, penyakit-penyakit yang datang pada binatang. Lalu orang-orang Arab pada zaman dulu, dia akan tengok pada binatang dia, terutama kuda lah, wal adiyat kan, adwa, asal daripada kuda. Lalu tengok kalau ada binatang-binatang yang sakit, lalu mereka dapati, ataupun manusia tu sendiri sakit, lalu mereka akan letak dalam diri mereka bahawa sakit ni adalah petanda bahawa ada perkara sial atau perkara malang yang akan datang pada kita. So Nabi SAW kata la adwa. Jangan ada rasa macam tu. So bagi dia orang, kalau ada benda-benda yang tak elok datang pada manusia, tak elok datang pada binatang, maka itu adalah tanda bahawa seseorang tu atau pemilik binatang tu dia akan ditimpa malang ataupun sial. So macam kita juga, kita ada tengok cerita-cerita Melayu lama, kalau orang yang tercucuk jarum kat tangan dia, lalu dia pun rasa macam ada benda yang tak elok akan berlaku pada aku, ataupun pada keluarga aku. Ataupun bila dia minum teh contohnya, hatta dalam cerita Upin Ipin pun ada, Lil Asaf malangnya, dalam cerita Upin Ipin pun ada. Kita tengah minum opah tengah minum teh, tiba-tiba pun jatuh, pecah, berkecai cawan tu. Lalu bila pecah berderai cawan tu, maka opah tu pun rasa ada benda tak elok yang akan berlaku. So Nabi SAW kata la adwa, jangan jadikan ada benda-benda yang berlaku pada kamu yang kamu nampak benda tu tak elok, kamu rasa itu adalah penyebab kepada punca kepada perkara malang ataupun perkara sial yang akan berlaku pada kamu, pembawa sial. Contoh macam orang-orang Arab zaman dulu, dia bunuh anak perempuan hidup-hidup kerana bagi mereka anak perempuan dia akan memalukan keluarga, memalukan kabilah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada kita ada perasaan seperti itu. Benda musibah bila dia datang, kaca pecah, jari tercucuk jarum, maka kita sebut tadi bahawa anggap ia kafarah kepada dosa kita, bukanlah penyebab kepada akan datangnya perkara-perkara yang malang atau tak elok pada kita. Fal mughirati subha. Lalu kuda ni kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dia mughirat. Bila kita suruh dia ke depan dan untuk serang orang, dia akan serang. Aghara yughiru, maksud dia serang. Hatta dalam sejarah pun Nabi SAW bila nak perang dengan sesuatu kaum, maka Nabi bila sampai waktu subuh. Kenapa waktu subuh? Kerana orang Arab bila dia nak menyerang, dia akan menyerang pada waktu subuh. Okey. Lalu bila datang waktu subuh, Nabi SAW akan dengar kalau ada azan. Kalau ada azan, Nabi akan amsak. Nabi tak akan serang kaum tu. Tapi kalau Nabi tak serang, maka Nabi aghar,
sahabat-sahabat cerita tentang macam ni cara Nabi SAW berperang. Fal mughirat, aghara maksud dia serang. Fal mughirat, lalu kuda-kuda ni bila kita suruh serang maka mereka akan serang walaupun pada waktu subuh. Dalam keadaan mana sekalipun maka kuda ni kita suruh serang ni dia akan serang, dan hatta waktu apa sekalipun dia akan ikut juga cakap kita. Ini fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a, dan pergerakan dia bila tuan dia suruh dia buat kerja, dia suruh walaupun pergi serang musuh ni, dia akan serang dan dia tak akan tengok waktu apa, walaupun waktu subuh. Tak adalah waktu subuh ni kuda pun cakap pada diri dia sendiri, apa tuan aku suruh aku serang waktu subuh ni. Tak ada, dia akan ikut je apa yang tuan dia cakap. Dan bila dia pergi serang, dia serang dengan bersungguh-sungguh. Atharna bihi naq'a, naq'a adalah debu. Maksudnya debu ni bila dia nak naik daripada tanah, masuk hentakan yang kena dekat tanah tu adalah hentakan yang kuat. Bukan hentakan yang biasa-biasa kita tepuk tanah, debu pun sikit je naik. Dia tak memberi kesan. Tapi ni fa'atharna bihi naq'a, maksudnya bila hentaman dia pada tanah tu dia memberi atharna, dia memberi kesan, lalu naiklah debu tanah. Maksudnya tekanan yang dia bagi tapak kaki kuda tu, dia bagi tekanan yang kuat. Maksudnya dia bersungguh-sungguh ke depan. Okey. Fa'atharna bihi naq'a. Bihi maksudnya daripada aghar dia tu. Fawasatna bihi jam'a, dan kemudiannya dengan benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada dia, dia boleh ke depan, dan kemudian dia boleh memberi qadha, dia boleh memberi kesan, fal mughirat, dan dia boleh menyerang tak kira waktu. Fawasatna bihi jam'a, dan bila dia menyerang musuh-musuh, dia terus pergi ke tengah. Fawasatna, wasata maksud dia tengah, dia terus pergi ke tengah. Jam'a, dalam keadaan musuh tengah berhimpun tu, dia tak kisah, dia pergi juga serang. Okey, lalu tengok cerita Allah Subhanahu Wa Taala bawa cerita tentang kuda, di mana kuda ni dia tahu kemampuan dia. Dia tahu kemampuan dia. Allah Taala dah bagi hawafir pada dia, dan hawafir ni dia boleh memberi kesan. Lalu dengan kemampuan yang dia ada, dengan kebolehan yang dia ada, maka dia melakukan apa yang tuan dia suruh dia buat. Fal mughirati subha, dia pergi serang, tuan dia suruh serang, dia serang. Lalu dia serang dengan fa'atharna bihi naq'a, dia serang dengan kesungguhan dia. Fawasatna bihi jam'a, dia tunjuk keberanian yang dia ada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bila bawa datang cerita tentang kuda ni, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi perumpamaan kepada manusia. Di mana perumpamaan yang Allah Taala akan sebut lepas ni. Perumpamaan kepada manusia, wahai manusia, kamu tengok kuda ni. Kuda ni dia tahu kemampuan diri dia. Dia ada dia badan belakang dia boleh angkat manusia, lalu dia benarkan manusia angkat dia. Tak ada kuda-kuda, mungkin kuda-kuda liar lah, yang mana orang naik atas dia, dia pun tolak, dia pun cakap tak nak naik. Tak ada. Kuda dia tahu belakang badan dia Allah Ta'ala cipta macam tu kerana untuk support barang-barang ataupun untuk support orang. So dia benarkan orang naik atas dia ataupun orang letak senjata atas belakang badan dia. Dan kemudian dia tahu dia punya kuku dia tu kuat, yang boleh digunakan untuk berlari dengan pantas dan boleh digunakan untuk cederakan orang. Dia tahu kemampuan dia. Lalu bila dia tahu itu tujuan dia diciptakan, maka dia melaksanakan tuntutan dia. Dia melaksanakan tuntutan dia. Dia tahu kemampuan dia tu diperlukan untuk dia bergerak ke depan dengan pantas dan untuk dia menyerang musuh-musuh dengan keberanian. Lalu dia bawa tuan dia tu pergi berperang. Dia tahu itu kemampuan dia. Dan Allah Ta'ala nak bagi tahu itu sepatutnya manusia. Itu sepatutnya manusia. Allah Subhanahu Wa Taala bagi penglihatan pada manusia, bagi pendengaran pada manusia, kemampuan untuk batsh, untuk pegang, untuk menggerakkan sesuatu dengan tangan, dengan kaki dia, dengan akal dia. Semua benda Allah Ta'ala dah bagi pada dia. Allah Ta'ala bagi pada dia fuad, Allah Ta'ala bagi pada dia hati, tempat Allah Ta'ala turunkan hikmah-hikmah. Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, semua dalam hati. Semua benda Allah Ta'ala siapkan. Dan Allah Ta'ala nak, dan manusia pun tahu bahawa tujuan dia adalah untuk bumi ni, untuk jaga bumi ni sebagai khalifah, untuk tadbir bumi ni, untuk pelihara bumi ni, untuk buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut pada dia di atas muka bumi ni.
Lalu perumpamaan Allah Ta'ala bagi, jadilah seperti kuda yang sentiasa taat pada tuan dia, yang tahu bahawa apa tujuan dia diciptakan. Tapi kemudiannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, innal insana li rabbihi lakanud. Walau Allah Ta'ala dah bawa perumpamaan dan kita faham perumpamaan tu, tapi Allah Ta'ala sebut selepas dia, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia ini terhadap Tuhan dia, li rabbihi lakanud. Kanud, biasanya orang Arab dia itlak perkataan kanud ini pada tanah-tanah. Tanah-tanah bila dia tak subur dan tak mengeluarkan sesuatu, maka kita panggil kanud. Tanah ni adalah tanah yang kanud, al-ard pun kanud. Maksudnya tanah yang tak nampak perkara baik keluar daripada dia. Lalu itu Allah Ta'ala sebut pada manusia. Allah Ta'ala kata innal insan, manusia ni, semua manusia, al-insan, tak kira lah apa-apa manusia pun, itu asal kejadian dia. Allah Ta'ala dah bagi segala macam pada dia, benda-benda yang sesuai dengan dia, dan Allah Ta'ala perintahkan dengan benda-benda yang sesuai dengan dia juga. Tapi dia lakanun, Allah Ta'ala kata tak nampak pun benda baik keluar daripada dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita bukan cerita, walaupun Allah Ta'ala cerita tentang semua manusia, illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi rahmat pada dia, orang yang sendiri pilih dalam diri dia untuk lawan benda yang Allah Ta'ala, untuk membuktikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan lawan, untuk membuktikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa dia bukanlah seorang kanud, seorang yang tak zahir daripada dia benda-benda yang baik, hanya nampak benda-benda buruk. Lalu kebanyakan mufassir bila dia tafsir ayat ni adalah kerana bila datang nikmat pada manusia, manusia tak menzahirkan rasa syukur pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala seolah-olah macam inilah kita pandang, kita sebagai manusia, kita pandang bila kita buat baik pada orang, lalu orang tak ucapkan terima kasih pun tak ada pada kita, lalu rasanya kita nampak orang ni baik ke tak? Tak nampak kebaikan pada dia. Tapi kalau katalah kita jalan, sama-sama jalan, tapi tertolak dia, lalu dia akan marah kita. Dia akan nampak kita ni seorang yang buruk lah, jalan tak tengok depan lah, duk langgar orang ikut suka lah. Lalu masa kita buat baik pada dia, dia tak nampak pun, tak nak ucap terima kasih pun tak ada. Tapi kemudiannya bila berlalu sesuatu yang mana mungkin dengan pelanggaran tu menyebabkan dia terlewat ada benda-benda baik yang berlaku, dia terlewat. Ni masuk cerita sikit lah, kita nak jadi pengarah filem kan. Dia terlanggar, lalu terlewat dia dan menyelamatkan dia daripada kemungkinan ada pemandu mabuk ke tengah lalu kat depan tu. Lalu dia tak nampak yang orang selamatkan dia dari pemandu mabuk, tapi dia marah pada orang yang langgar dia ni. Kenapa hang langgar aku? So Allah Ta'ala bagi perumpamaan manusia ni kanud. Asal perkataan Kanada, ada negara nama Kanada. Nanti itu pun nak kena cerita juga. Kanud, Allah Ta'ala kata, kenapa tak nampak daripada manusia ni perkara yang baik? Bila datang perkara baik pada dia, aku bagi nikmat, Allah Ta'ala bagi nikmat pada dia, tapi tak nampak pun dia menzahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi bila datang perkara-perkara musibah, maka disalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tunjukkan rasa tak redha daripada Allah Ta'ala. Dia berkata seolah-olah Allah Ta'ala zalim pada dia, seolah-olah Allah tak sayang pada dia. Tapi dia tak pandang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada diri dia. Dia tak tengok pada orang sekeliling dia yang ada lagi kurang daripada dia. Kita pun tengok-tengok dekat Twitter 2-3 hari ni pun ada kes-kes yang seperti itu juga. Lalu Allah Ta'ala kata lakanud, tak ada kebaikan. Okey, sebab tadi sebut tentang Kanada, kan ada nama negara, nama dia Kanada. So bila kita tahu makna perkataan Kanada, maksud dia adalah tak ada kebaikan yang keluar daripada dia. Dia kalau istilah dia kafara, kafara ni maksud dia timbus tanah tu. Maksudnya tanah tu dah tak nampak apa-apa kebaikan. So kanut ni maksud dia tak ada kebaikan pada dia. So negara yang nama dia Kanada. Okay, so kita sebut juga tentang perkataan-perkataan. Tadi kita sebut tentang perbuatan-perbuatan. Ada perbuatan-perbuatan yang mana bila berlaku pada manusia, maka manusia akan anggap bahawa perbuatan ni dia akan menghasilkan perkara-perkara yang malang atau sial pada dia. Tapi ada manusia-manusia yang dia percaya kepada nama-nama. Nama-nama. Okey.
kalau kita dengar contohnya tadi kita kata perkataan Kanada ni maksud dia benda yang tak elok. So kita tak nak pergi negara yang nama dia Kanada kerana nama dia nama tak elok. Lalu Kanada ni mesti dalam dia benda yang akan membawa malang, membawa sial, membawa benda yang tak elok pada kita. So kita kata Nabi SAW tadi kita kata la adwa, kita baca hadis kan, la adwa wala tiyarata. Tiyarah maksudnya orang-orang Arab zaman dulu, dia bila nak buat sesuatu dia akan tengok burung. Kalau burung tu pergi ke kanan maka dia buat, kalau burung tu pergi ke kiri maka dia rasa tak boleh, dia pergi ke kiri burung ni, so kita tak boleh nak buat. Lalu Nabi SAW halang daripada kepercayaan karut seperti itu. Pada akhir hadis tu Nabi SAW kata wa yu'jibunil fa'lu. Wa yu'jibunil fa'lu at-tafa'ul. Tafa'ul ni apa? Tafa'ul ni ialah kita gembira dengan al-kalimatu thayyibah, kata Nabi SAW. Kita gembira dengan nama-nama yang baik. Okey. Katalah kita nak cari kawan, contohnya kawan bermusafir. Lalu dalam nak cari kawan, kita jumpa kawan yang nama dia Masrur ataupun Farhan, kan nama yang maksud dia gembira, happy. Lalu kita pun kata, ni kalau jalan dengan dia ni mau nak happy aku ni. So benda-benda ni dipanggil al-fa'lu, tafa'ul. Kita bertafa'ul dengan nama-nama yang baik. Okey. Dan lawan kepada tafa'ul, nama dia adalah tasya'um. Tasya'um ini ialah kita rasa tak selesa dan tak sedap dengan nama-nama yang makna dia tak baik. Okey. Walaupun nama-nama yang tak baik, nama-nama buruk ni, sebaik-baiknya kita tukarlah. Macam Nabi SAW tukar nama Yathrib jadi kepada Tabah ataupun Taibah. Nabi tukar daripada nama tak elok kepada nama yang elok. Okey. Walau bagaimanapun, tasya'um ni, benda yang nama dia tasya'um, iaitu kita dengar Kanada ni daripada perkataan kanud, daripada perkataan yang tak elok, tak ada kebaikan keluar daripada dia. Lalu kita pun tak nak pergi sebab nama dia Kanada, nama dia daripada perkataan kanud. Macam contohlah, ada dalam bahasa Arab, afana maksud dia berkulat. Afana maksud dia berkulat. Okey, so ada satu bank yang nama dia Afin. Lalu kita pun kata Afin ni daripada perkataan apa kalau daripada afana maksud dia bank tu berkulat. Lalu bila nama dia kulat, kita pun kata tak naklah masukkan duit dalam bank ni. Apalah bank ni, nama pun nama berkulat. So benda ni dipanggil tasya'um. Tasya'um maksudnya kita rasa tak sedap hati, rasa tak selesa dengan nama-nama yang tak elok. Dengan nama-nama yang kemungkinan makna dia tak elok. Kemungkinan makna dia tak elok, macam Kanada, macam Afin tadi. So benda ni nama dia tasya'um. Tafa'ul, Nabi SAW kata yu'jibunil fa'al. Nabi suka kepada al-fa'al. Adapun tasya'um, maka Nabi SAW larang kita daripada tasya'um. Larang kita daripada kita beriktikad ada benda yang tak elok, ada benda yang malang yang bakal berlaku kalau kita pergi kepada benda-benda yang nama dia tak berapa elok tu pada kita. Okey. So boleh nampak. Tu selingan je lah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu dekat sini, innal insana li rabbihi lakanud. Pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manusia ni tak nampak kebaikan dia. Itu kaedah yang asal. Maksudnya asal bagi manusia, bila Allah Ta'ala suruh buat sesuatu, maka mereka akan malas nak buat. Itu asal dia. Bukti dia, kalau Allah Ta'ala tak suruh solat, maka orang tak solat lah. Tengok solat sunat, ramai orang tak solat sunat. Puasa sunat, ramai tak puasa sunat. Termasuklah kadang nasihat untuk diri sendiri jugalah. Okay, so lakanud, Allah Ta'ala tak nampak kebaikan-kebaikan yang keluar pada manusia. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan Allah Ta'ala kata manusia tu sendiri tahu bahawa dia berperangai seperti itu. Kita pun kalau kita duduk seorang-seorang, tak bersyukurnya aku kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapalah aku asyik mengungkit je benda yang Allah Ta'ala bagi. Aku asyik merungut je benda-benda yang tak elok, yang bagi aku tak elok, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tentukan kepada aku. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu wa innahu ala dhalika lasyahid. Manusia itu sendiri dia menjadi saksi ke atas benda yang ada pada diri dia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? Apa yang menyebabkan manusia ni dia jadi malas nak beribadah, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak menzahirkan benda-benda yang baik terhadap Tuhan dia. Dengan manusia mungkinlah dia tunjuk isteri dia buat baik sikit, dia pun kata sayang pada isteri. Tapi Allah Ta'ala buat baik,
Tak pernah ditunjukkan rasa sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kerana manusia ini lihubbil khair. Khair maksud dia kebaikan. Lalu benda yang baik pada zahir manusia apa dia? Isteri dan anak-anak dan harta. Harta tu yang paling jelas dan nampak. Sebab ada orang dia sanggup tak kahwin, tapi yang penting dia boleh kerja dapat duit. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu antara sebab kenapa manusia ni jadi kanud, jadi tak nak bersyukur depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asyik merungut terhadap benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan pada dia, adalah kerana lihubbil khair, kerana sangat sayangnya dia kepada harta. Bila dia nak pada harta, keinginan dia daripada kecil dia bermimpi atau dia berangan-angan untuk jadi kaya, untuk jadi jutawan. Tapi bila dia besar, dia tak dapat jadi jutawan, dia tak dapat jadi kaya. Lalu dia pun rasa benda yang Tuhan bagi pada dia tu ala kadar je. Lalu dia tak nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dia sentiasa dalam hati dia berkeinginan untuk nak tu, nak ni. Lalu bila dia tak dapat semua tu, lalu dia jadi seorang yang kanud. Dia jadi seorang yang tidak menzahirkan kebaikan pada Tuhan dia. Sedangkan setiap benda yang Allah Ta'ala bagi pada dia tu adalah semua benda yang baik untuk diri dia. Dia tak tengok bahawa Allah Ta'ala jadikan muka dia handsome ke, ataupun muka dia cantik ke, badan dia yang sihat ke, kemampuan kepitahan dia berkata-kata ke, kemampuan dia untuk berfikir lebih baik daripada orang lain ke, kemampuan dia untuk serap ilmu dan menghafal tu lebih baik daripada orang lain ke, pandangan dia lebih tajam daripada orang lain ke, telinga pendengaran dia lebih hebat daripada orang lain ke, genggaman tangan dia lebih kuat daripada orang lain, tulisan dia lebih cantik daripada orang lain. Dia tak pernah pandang benda tu. Yang dia pandang ialah kenapa dia ni ada harta, aku tak ada harta. Itu je yang manusia pandang. Dan Allah Ta'ala kata itu penyebab kenapa manusia ini menjadi kanud. Dan di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nampak kebaikan yang mereka berikan kepada Allah Ta'ala, kerana sayangnya mereka, cintanya mereka kepada harta-harta, sampai lupa kepada benda yang Allah Ta'ala sediakan dekat akhirat. Maka Allah Ta'ala bagi peringatan kepada manusia, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Walaupun manusia tu tahu, terutama kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tahu apa bala yang akan tiba pada kita. Nabi kata ta'isa abdud dinar wa dirham. Nabi kata celakalah hamba-hamba kepada harta-harta dunia. Kita tahu apa, inilah akhsha alaikumul faqr walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakatkum wa tulhikum kama alhadhum. Nabi SAW kata, aku tak takut kepada kamu kefakiran. Sebab bila kita fakir, biasanya kita akan minta doa pada Allah Ta'ala, kita akan berusaha untuk mencari rezeki yang halal. Tetapi kalau kita busitat alaikumud dunia, apabila dihamparkan, dibentangkan kepada kita dunia dan segala isi dia, maka kita akan jadi rambang mata. Kita akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, kamu yang nak mencari dunia ni sampai lupa kepada Allah Ta'ala, sampai lupa pada hari akhirat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah kamu tahu, walaupun Allah Ta'ala sebut dengan lafaz ya'lamu, afala ya'lamul insan, apa, tidakkah manusia ni tahu, maksudnya tidakkah kamu tahu, idza bu'thira ma fil qubur. Ayat surah Al-Adiyat tadi bukan 10, ada 11. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah kamu tahu idza bu'thira, apabila dibangkitkan, dikeluarkan, ma fil qubur, apa-apa yang ada dalam kubur. Ma fil qubur maksudnya manusia, haiwan, apa-apa saja makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala takdirkan, yang Allah Ta'ala izinkan untuk dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Kamu bangkit, kamu daripada hari kiamat ni dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Kamu naik Mercedes ke? Naik BMW ke? Bawa 1 juta angkut belakang kamu ke? Tak ada. Sehelai sepinggang semua manusia daripada zaman Nabi Adam AS sampailah kepada akhir manusia yang dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semua akan dibangkitkan dalam keadaan yang satu, keadaan yang sama. Lalu Allah Ta'ala kata, buat apalah kamu susah-susah nak mencari dunia ni, walaupun bawa masuk kubur tu
apa bawa sekali masuk kubur tu, kereta ke rumah ke, kamu akan tetap dibangkitkan dengan sehelai sepinggang. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Pada waktu tu Allah Subhanahu wa taala keluarkan segala apa yang ada dalam isi hati manusia. Manusia benda-benda yang disembunyikan dalam hati manusia. Sebab ialah kadang-kadang ada manusia, kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wa hussila ma fis sudur? Kerana ada benda-benda yang kadang-kadang manusia dia menzahirkan seolah-olah dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam hati dia tak ada perasaan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada manusia yang bila dia beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, orang nampak dia beribadah dengan bagusnya, tapi apa yang dalam hati dia rasa ibadah tu satu bebanan untuk dia. Kerana apa? Kerana keinginan dia terhadap dunia tadi. Wa hussila ma fis sudur. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang zahir, apa yang tersembunyi dalam hati kamu. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Pada hari manusia dibangkitkan depan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala kata bukan hanya perbuatan zahir kamu sahaja yang akan dibentangkan depan Allah Taala, tapi apa yang dalam fis sudur pun ada dibentangkan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lalu dekat sini ada persoalan bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Okey. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ayat Al-Quran lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah Taala pada asalnya Allah Taala kata bagi Allah Ta'ala memiliki semua apa yang ada di langit. Apa yang kamu zahirkan dengan apa yang kamu sembunyikan, Allah Ta'ala yuhasibukum bihillah. Allah Ta'ala akan hisab dia. Tapi kemudiannya ada persoalan datang pada para sahabat. Lalu benda yang ada dalam hati ni, alamak, macam mana kadang-kadang kita tergerak hati kita nak buat dosa tapi kita tak buat. Hatta Nabi SAW, Nabi pernah bagi tahu, siapa yang siapa yang ada keinginan nak buat dosa tapi dia tak buat dosa, Allah Ta'ala katabalahu hasanah kamilah. Allah Ta'ala bagi satu hasanah kamilah. Maksudnya Allah Ta'ala tak hisaplah benda yang ada dalam hati kita. Hatta Allah Ta'ala sebut pada ayat selepas tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak bebankan benda-benda yang kadang-kadang kita tergerak dalam hati kita, benda-benda yang tak elok. Lalu Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksud ayat ni dekat sini adalah benda yang tergerak dalam hati kita ataupun benda yang tersembunyi yang orang lain tak nampak ni, dia ada dua jenis. Satu, benda yang kita boleh natahakkam fi. Natahakkam fi maksudnya kita ada kemampuan untuk kita kita olah benda tu. Benda tu kita boleh kontrol, kita boleh tentukan dia nak jadi apa. Contohnya adalah akidah dan kepercayaan kita. Akidah dan kepercayaan kita adalah benda yang kita boleh olah dalam diri kita. So benda yang kita boleh natahakkam fi, benda yang kita boleh olah, kita boleh pegang, kita boleh ubah suai dia, maka benda tu Allah Ta'ala akan hisap kita. Maksudnya kalau kita berakidah dengan akidah yang salah, kita berakidah dengan akidah yang tak sama seperti akidah yang dibawa oleh Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan hisap kita. Sebab benda tu kita boleh ubah suai. Tapi ada benda-benda yang kita tak boleh, la natahakkam fi, yang kita tak boleh, tak ada kuasa pun untuk sayang kita pada seorang tu lebih pada orang lain ke, kita benci pada orang tu, kita semua benda tu tersembunyi dalam diri kita dan kita tak boleh. Katalah contoh, kita tengok orang, kita pun kata apalah orang ni, tapi kita tak zahirkan benda tu, dia hanya datang dalam hati kita sahaja. Ataupun kita nampak orang buat maksiat, kita buat dosa, tapi hati kita tak kata apa-apa, relax je. So itu boleh natahakkam fi. Tapi ada benda-benda yang pada permulaan dia, pada permulaan kalau kita tengok orang buat salah terhadap sesuatu, kalau orang yang ada iman dia akan engkar terus. Tapi kadang-kadang kita hati tak tak rasa, ataupun bila tengok benda-benda yang orang silap mata buat ke, bomoh buat jadi hebat ke, lalu perkara pertama kata hebat ni. So dalam hati kita, sedangkan bila fikir balik, ini benda yang gaib yang tak sepatutnya bomoh ni tahu. Yang tu kita dah boleh tune balik. Tapi pada permulaan biasa-biasa, pada permulaan, maka ada benda yang kita tak boleh nak kontrol, kita tak boleh nak kawal. Lalu benda-benda yang tak boleh nak kawal ni, Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak akan hisap. Tapi ada benda-benda yang disembunyikan dan kita boleh kawal benda tu, tapi kita bawa
hati kita, kita bawa perasaan kita ke arah benda-benda yang tak elok, maka Allah Ta'ala sebut wa hussila ma fis sudur. Allah Ta'ala akan hisap benda tu, dan benda tu akan dikeluarkan depan Allah Ta'ala dalam bentuk yang zahir. Okey. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Pada hari tersebut, hari di mana manusia dibangkitkan depan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kata, pada waktu tu Tuhan kamu adalah khabir. Tuhan kamu tahu setiap perkara yang kamu buat. Lalu persoalan dia, bila Allah Taala kata yauma idzin, pada hari tersebut, la khabir, Allah Taala tahu. Pada waktu-waktu lain Allah tak tahu. Allah Taala tahu setiap apa yang kita buat pada setiap masa yang kita buat. Tetapi zahir benda tu, so kalau kita tanya sekarang, Allah Ta'ala tahu, tapi kita nampak? Kita tak nampak, tapi kita percaya bahawa Allah Ta'ala tahu. Tapi pada hari akhirat nanti, Allah Ta'ala bentangkan satu benda yang kita buat, maka kita nampak bahawa Allah Ta'ala ni khabir, bukan hanya tahu, tapi muhitun bi'ilmih. Allah Ta'ala tahu setiap inci apa yang kita buat, dan apabila amal tu dibentangkan depan kita. Sebab tu Allah Ta'ala kata, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Pada waktu tu, wahai manusia, kamu akan tengok bahawa Tuhan kamu tahu setiap apa yang kamu lakukan. Maka kesimpulan daripada ayat ni, jadilah kamu seperti kuda. Kuda yang telah dipersiapkan, dan dia tahu apa yang ada pada diri dia. Dia tahu kemampuan dia, dia tahu apa alat-alat yang dilengkapkan pada diri dia. Lalu dia laksanakan tuntutan tanpa dia persoalkan tuan dia. Tak ada kuda yang bila tuan dia suruh pergi serang, dia pun kata, oh tuan, relax, saya tak boleh nak serang, musuh banyak sangat depan tu. Tak ada, dia pergi serang juga. Walaupun dia tahu dia akan mati, walaupun dia tahu dia berlari, walaupun dia tahu dia akan penat, tapi ketaatan dia, tengok kuda macam mana ketaatan dia. Dan Allah Ta'ala bila bagi perumpamaan seperti itu, Allah Ta'ala kata, jadi kamu seperti kuda. Allah Ta'ala dah siapkan kamu dengan segala macam perkara. Allah Ta'ala dah jadikan kamu orang yang beriman. Allah Ta'ala buka jalan-jalan untuk Allah hantar Al-Quran, Allah bagi turunkan Al-Quran, Allah hantar Nabi dan Rasul. Tapi kemudian yang kamu pilih untuk jadi kanud, untuk kamu tidak beriman pada Allah Ta'ala, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita sama-sama tepuk dada kita, tanya iman kita. Takkan kita nak kata kuda tu lebih baik daripada kita, sedangkan Allah Ta'ala dah cipta manusia ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala dah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah hantar rasul-rasul dari kalangan manusia. Tak ada rasul-rasul dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia tu sendiri. Kehebatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Lalu sewajarnya lah kita tengok pada diri kita, Allah Ta'ala dah lengkapkan kita dengan macam-macam. Lalu kita tengok apa tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah Ta'ala, melainkan untuk mengabdikan diri, menunjukkan perhambaan diri kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita sama-sama berusaha untuk kita merealisasikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka selalulah kita baca surah Al-Adiyat dalam keadaan kita tadabbur makna dia. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tangguh takat ni dulu pada hari ini. Apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.